Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha Puan Hajah Nur Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, yang berusaha Dr. Nirwana binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, yang berusaha Pengarah-pengarah bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, Barisan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus, Pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri, seterusnya warga maya yang dikasihi sekalian. Selamat menonton program Dialog Menjulang Pendidikan Bahasa Melayu sempena pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu Komunikatif 2022 di laman YouTube IPG Kampus Bahasa Melayu. Jangan lupa tekan tanda suka, kongsi dan langgan. Terlebih dahulu, bagi pihak Jawatankuasa Penganjur iaitu Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu dan Jabatan Persuratan Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu, majlis mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kesudian keberadaan seluruh warga maya dan tetamu jemputan menonton program ini. Untuk apa makan kuih ini kalau tidak dengan selera? Untuk apa menonton di sini kalau bukan indahnya acara? Warga maya yang budiman, program Dialog Menjulang Pendidikan Bahasa Melayu sempena pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu Komunikatif 2022 ini merupakan sebahagian daripada program Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu di bawah inisiatif 108 yang terkandung di dalam program Pemartabatan Bahasa Melayu dan memperkukuh bahasa Inggeris MBM MBI sejak 2016 lagi. Cantik rupanya si kain kasa, buat berjalan penuh beradat, santun bicara, megah berbahasa, molek terpikat, hati terubat. Cerah cuaca berkatnya rahmat, bagaikan kandil terbatas masa, doa dibaca pinta berkat, silakan Al-Fadil mengatur frasa. Bagi memberkati program kita pada pagi ini, majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Dr. Ku Muhammad Asmadi bin Ku Muhammad Saad, Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPG Kampus Bahasa Melayu, bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala nikmat, rahmat dan keberkatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma ya mujibas sa'ilin. Bersempena dengan majlis kami pada hari ini, Ya Allah, majlis dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu sempena pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi kesusasteraan Melayu Komunikatif tahun 2022. Dengan penuh kesyukuran dan pujian hanya kepadamu, Ya Allah. Dengan inayah, taufik dan limpahan kasih sayangmu, mudah-mudahan dapat kami laksanakan dengan jayanya program ini. Ya Allah, Engkau eratkanlah hati-hati kami, lapangkanlah hati kami, supaya kami dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan ukhuwah di antara kami semua yang terlibat menjayakan program ini.
kami memohon kepadamu jua ya Allah, agar engkau berkatilah majlis kami ini dengan limpahan barakahmu ya Allah. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan, keberkatan, keampunan dan hidayah daripadamu ya Allah. Ya Allah, hiasilah diri kami ini dengan sifat lemah lembut dan sabar, serta muliakanlah kami dengan sifat ketakwaan, dan indahkanlah diri kami ini dengan sifat rendah diri. Allahumma ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu ya Allah dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami pada hari ini dan hari yang mendatang. Ya Allah, akhir munajat kami dalam doa ini, kami serah segala semua urusan kami padamu ya Allah. Engkau permudahkan dan lancarkanlah majlis kami pada hari ini dengan jayanya. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Doktor atas pimpinan doa sebentar tadi. Warga maya yang budiman, emas tempawan buatmu puteri, busana indah manis tertawan, sudilah tuan tampilkan diri bersama madah alu-aluan. Seterusnya, warga maya sekalian, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan Hajah Nur Asilah binti Osman, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang Berusaha Dr. Niwana binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu. Pengarah-pengarah bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengarah-pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus. Pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri dan hadirin sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita ruang masa dan kesihatan yang baik untuk bersama-sama mengikuti dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu sempena pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif. Hadirin yang dihormati, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu sebagai satu daripada organisasi yang bertanggungjawab terhadap pendidikan bahasa Melayu terus memainkan peranan dalam melatih guru praperkhidmatan ke arah melahirkan guru yang kompeten dari segi pengetahuan kandungan, pedagogi dan kemahiran aplikasi digital untuk dimanfaatkan apabila mereka berada di sekolah. Di samping melaksanakan fungsi tersebut, Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu juga diamanahkan untuk melatih guru-guru dalam perkhidmatan melalui program memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Program Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu Inisiatif 108 menetapkan 3 KPI, iaitu KPI 1, pembangunan profesionalisme berterusan, KPI 2, meningkatkan peratus murid yang mencapai kepujian dalam bahasa Melayu di peringkat SPM, KPI 3, keterampilan berbahasa murid melalui aktiviti kebahasaan. Ketiga-tiga KPI ini dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu dan bahagian-bahagian dalam Kementerian Pendidikan, iaitu bahagian pembangunan kurikulum, bahagian pengurusan sekolah harian dan bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah seiring dan seganding dalam menyokong program-program yang diselaraskan oleh IPG KBM melalui inisiatif 108. Ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia atas kepercayaan kepada IPG Kampus Bahasa Melayu dalam mengemudi inisiatif 108. Kepada unit pelaksana dan prestasi pendidikan ataupun PADU yang memudahkan serta menyokong penyampaian dan memacu kemajuan Pelan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia yang sentiasa memastikan pelaksanaan inisiatif 108 ini dijalankan mengikut perancangan yang telah disepakati. Terima kasih juga kepada BPK, BPSH, BSKK yang sama-sama menjayakan program yang telah dirancang dengan begitu profesional demi meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di negara ini. Terima kasih yang tidak terhingga juga saya ucapkan kepada gandingan tiga pihak yang sentiasa menyambut baik segala usaha kita untuk meningkatkan profesionalisme guru bahasa Melayu. Yang saya maksudkan ialah Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan pihak sekolah. Gandingan tiga pihak ini amat positif dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan untuk melonjakkan aspirasi sistem pendidikan kita. Pada tahun 2022, IPG Kampus Bahasa Melayu telah menghasilkan video pedagogi terbeza yang memberikan penerangan tentang pedagogi terbeza dan contoh pengajaran menggunakan pola dalam pedagogi terbeza. Semoga video ini dapat membantu guru dalam memahami dan mengaplikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. Manakala video pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif memberikan maklumat tentang pedagogi yang melibatkan kesusasteraan Melayu dan kepentingan sastra dalam pendidikan. Kedua-dua video ini dimuatkan dalam portal Mantap yang telah sedia ada dalam Delima. Diharapkan guru dan murid mendapat manfaat daripada program yang dilaksanakan agar mutu pendidikan dapat dipertingkatkan dengan amalan pedagogi terbaik yang ada pada guru sehingga PDP menjadi segar, menarik, menyeronokkan dan menepati keperluan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Akhir kata, sekali lagi saya titipkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program-program dalam inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Hajah Nur Asilah binti Osman atas ucapan alu-aluan tersebut. Warga maya yang dimuliakan, seterusnya marilah bersama-sama kita saksikan dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu yang akan disampaikan oleh para panel jemputan. Seterusnya, saya menyerahkan majlis ini kepada dan yang berusaha Dr. Silinia Anak Lasan dari Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu bagi memulakan acara. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Dua bentara menjunjung sembah. Penuh beradat santun budaya. Kami hulurkan salam muhibah. Pembuka bicara di alam maya. Salam sejahtera, salam bahagia dari Menara Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu Kuala Lumpur. Kami bawakan dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu. Siaran ini boleh diikuti di saluran YouTube IPG Kampus Bahasa Melayu. Saya, Dr. Silinia Lasan, akan mengemudi dialog kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, molek kiranya saya perkenalkan panel kita. Pagi ini kita akan bersama-sama dengan Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, Dr. Niwarna binti Muhammad Rashid.
Dr. Niwarna sudah 2 tahun bersama-sama warga IPG Kampus Bahasa Melayu. Beliau amat cakna dalam usaha-usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu di negara kita. Selamat datang, Doktor. Moga perkongsian Doktor nanti akan memberikan manfaat kepada seluruh warga pendidik yang cinta akan pendidikan bahasa Melayu. Saya perkenalkan panel kedua kita, Dr. Muhammad Haidi Muhammad Kasran selaku Ketua Alur Kerja Pedagogi Alternatif Kesusasteraan Melayu Komunikatif, juga Ketua Jabatan Persuratan Melayu. Panel ketiga pula berbaju dan bertudung ungu di sana. Walaupun sedang menghitung hari untuk bersara, tapi masih bersemangat untuk memperjuangkan bahasa Melayu. Beliau ialah Ketua Alur Kerja Bagi Pedagogi Terbeza semenjak tahun 2017 dan Ketua Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu, iaitu Puan Hafsah binti Majid. Sebelum kita pergi jauh, tajuk dialog kita perlu diperjelas terlebih dahulu. Untuk itu, elok rasanya panel ketiga yang juga seorang Munsi Dewan, Puan Hafsah Majid, menjelaskan maksud dan tumpuan perbincangan kita pada pagi ini. Silakan, Puan. Terima kasih, Dr. Selinia. Menjulang pendidikan bahasa Melayu. Secara harfiahnya, menjulang membawa maksud mengangkat sesuatu itu ke atas ataupun menyanjung tinggi. Bahasa Melayu sememangnya sudah mendapat tempat di negara ini. Tapi kita mahu kedudukannya itu semakin dihormati, disanjung, malah digunakan oleh semua lapisan masyarakat di negara ini. Malah kita mahu bahasa Melayu melangkaui sempadan antarabangsa. Tajuk perbincangan kita pagi ini saya fikir amat kena dengan status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Maka, 4 fungsi bahasa Melayu itu dapat dicapai melalui pendidikan bahasa Melayu. Dan sebagai satu daripada institusi pendidikan di negara kita, IPG Kampus Bahasa Melayu berada di landasan yang betul ke arah menjulang pendidikan bahasa Melayu. Terima kasih, Puan Hafsah. Nampaknya panjang lebar penerangan Puan Hafsah tadi. Seterusnya saya beralih pula kepada Dr. Niwarna. Bagaimana Doktor melihat peranan IPG Kampus Bahasa Melayu dalam menjulang pendidikan bahasa Melayu di negara kita ini? Baik, terima kasih Dr. Selinia. Menjawab persoalan Dr. Selinia tadi, pada hakikatnya semua pihak berperanan untuk memartabatkan bahasa Melayu di negara kita. Di peringkat IPG Kampus Bahasa Melayu, menjulang pendidikan bahasa Melayu jelas dapat dilihat dalam visi dan misi IPG Kampus Bahasa Melayu itu sendiri. Apakah visi IPG KBM? Visi IPG KBM ialah peneraju kecemerlangan pendidikan guru bahasa, sastra dan budaya Melayu. Manakala misi kami pula ialah memartabatkan pendidikan guru bahasa, sastra dan budaya Melayu melalui pembangunan pendidikan berkualiti pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sehubungan dengan itu, peranan IPG KBM dalam usaha menjulang pendidikan bahasa Melayu direalisasikan dalam 2 pendekatan, iaitu yang pertama, IPG KBM sebagai institusi yang melatih bakal-bakal guru pra-perkhidmatan dan juga guru-guru dalam perkhidmatan, khususnya dalam bidang bahasa Melayu. IPG KBM merupakan tier 1 yang membangunkan maklumat kursus atau MK Bahasa Melayu dan menawarkan kursus-kursus bidang bahasa Melayu di samping
penawaran kursus-kursus dalam bidang yang lain seperti pendidikan Islam dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua, IPG KBM ini adalah institusi yang mengurus dan melaksanakan program-program sokongan dan latihan yang menjurus kepada bidang bahasa Melayu melalui inisiatif-inisiatif seperti MBM, Inisiatif 108 dan pembangunan profesionalisme berterusan. Inilah antara peranan utama IPG KBM dalam menjulang pendidikan bahasa Melayu. Terima kasih Dr. Niwarna. Begitulah tadi penerangan Dr. Niwarna panjang lebar tentang fungsi kampus bahasa Melayu itu sendiri. Baiklah, saya beralih pula kepada Dr. Heidi. Baik Dr. Heidi, sejak tahun 2016, IPG Kampus Bahasa Melayu sebagai peneraju program pemartabatan pendidikan bahasa Melayu di bawah inisiatif 108. Dr. Heidi, apakah kaitan antara inisiatif 108 dengan usaha menjulang pendidikan bahasa Melayu? Silakan Doktor. Baik, terima kasih sahabat perantara Dr. Selinia, Dr. Niwarna, Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu dan sahabat panel saya, Puan Hafsah. Sebenarnya, pemartabatan pendidikan bahasa Melayu, inisiatif 108 bermula pada gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun kita sebut PPPM, iaitu pada tahun 2016. Ya. Inisiatif 108 ini merupakan satu daripada inisiatif utama yang ada dalam PPPM. Ya. Pada waktu itu diadakan makmal bahasa dan lahirnya buku pelan Hala 7 Bahasa Melayu 2016-2025. Inisiatif 108 dirangka dan dilaksanakan berdasarkan 3 KPI ya, dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu supaya bahasa Melayu itu dapat dijulang melalui pendidikan. Ya, KPI dalam inisiatif 108 ini dapat kita lihat, iaitu yang pertama, peratus guru bahasa Melayu mencapai tahap penguasaan ilmu pedagogi melalui latihan pembangunan berterusan. Yang kedua, peratus murid yang mencapai kepujuan bahasa Melayu dalam SPM. Manakala yang ketiga, peratus tahap keterampilan berbahasa murid melalui pelibatan murid dalam aktiviti kebahasaan. Oleh itu, baiklah Dr. Heidi, ya, baik. Tadi menyebut tentang KPI tadi, tentu sahaja ramai yang mahu tahu apa KPI itu dalam inisiatif 108. Terima kasih Dr. Sil. Sebenarnya IPG KBM ni hanya memfokuskan kepada KPI satu saja dengan melibatkan beberapa program. Antaranya seperti program pedagogi terbeza, bijak bahasa Melayu, kit sokongan bahasa Melayu dan termasuk juga pedagogi alternatif kesetaraan Melayu komunikatif atau juga disebut PAKEM. Saya beralih pula kepada Puan Hafsah ya. Baik Puan, satu daripada program yang inisiatif 108 dalam inisiatif 108 ya, ialah pedagogi terbeza dan telah banyak sekolah atau guru mendapat pendedahan tentang pedagogi terbeza ini. Puan Hafsah, boleh jelaskan titik mula perjalanan pedagogi terbeza di negara ini? Puan? Ya, Dr. Selina. Apabila IPG Kampus Bahasa Melayu diberi tanggungjawab untuk merangka program-program seperti yang telah dinyatakan oleh Dr. Heidi sebentar tadi, maka satu pasukan ya, pensyarah-pensyarah daripada IPG Kampus Bahasa Melayu telah membuat kaji selidik untuk kita mengetahui apakah keperluan guru dalam menjalankan tugas mereka di sekolah. Kaji selidik atau TNA mendapati bahawa guru bahasa Melayu menghendaki 3 perkara untuk memantapkan pengajaran dan pembelajaran mereka di sekolah, iaitu yang pertama, ya, dari segi isi kandungan dalam bahasa Melayu, mereka maksudkan ialah tata bahasa. Yang kedua ialah dari segi pedagogi,
bagi pedagogi guru. Dan yang ketiga, guru-guru menghendaki ilmu tentang aplikasi digital ataupun TMK. Baiklah, setelah kita meneliti keperluan tersebut, didapati bahawa ketiga-tiga perkara tersebut sememangnya terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Dan satu lagi perkara penting yang diberi perhatian dalam PPPM itu ialah pengajaran dan pembelajaran yang memberikan keutamaan terhadap keperluan murid. Jadi, dari sinilah lahirnya konsep kepelbagaian keperluan murid berdasarkan latar belakang mereka. Ini nanti akan dijelaskan dalam video yang akan dilancarkan selepas ini. Baiklah, seterusnya, pembentangan kertas konsep tentang pedagogi terbeza yang pertama kami buat dalam seminar penyelidikan kebangsaan yang diadakan oleh IPG Kampus Temenggung Ibrahim pada 2018. Dan ditambah baik pula dalam kertas kerja yang bertajuk penggunaan bahan sastra dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menggunakan kaedah pedagogi terbeza yang dibentangkan dalam seminar SPAKEM juga pada tahun 2018. Baiklah, selepas itu IPG Kampus Bahasa Melayu menerbitkan 4 modul pedagogi terbeza untuk keperluan guru mengikut jenis sekolah. Yang pertama, ini dia modul pedagogi terbeza untuk sekolah orang asli. Yang kedua ialah modul untuk sekolah agama bantuan kerajaan yang berwarna hijau ini. Okey. Yang ketiga ialah modul untuk sekolah kurang murid, SKM. Dan yang terakhir iaitu yang keempat ialah modul pedagogi terbeza untuk kelas peralihan. Dan bermula pada tahun 2018 itulah bengkel-bengkel pedagogi terbeza diberikan kepada guru-guru bahasa Melayu yang sekolah mereka disenaraikan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sehingga akhir tahun 2022, kira-kira 5,000 orang guru bahasa Melayu telah mendapat pendedahan dan bimbingan dalam pedagogi terbeza. Dr. Sil? Ya, Puan Hafsah, terima kasih atas penjelasan yang begitu panjang lebar berkaitan dengan pedagogi terbeza. Seterusnya beralih pula kepada Dr. Heidi. Dr. Heidi, pedagogi alternatif kesusastraan Melayu komunikatif atau dikenali sebagai PAKEM. Doktor kiranya boleh berkongsi dengan sidang maya kita berkaitan dengan PAKEM ini. Silakan Doktor. Baik, terima kasih Dr. Sil. Sebenarnya usaha untuk merealisasikan sebuah modul sokongan bagi subjek kesusastraan Melayu tercetus pada tahun 2017 lagi melalui inisiatif 108 di bawah padu KPM. Selepas membuat sindikasi kepada guru-guru di beberapa buah sekolah yang menawarkan kesusastraan Melayu, maka usaha membina modul sokongan terus giat dilaksana berdasarkan keperluan yang disaran oleh guru-guru kesusastraan Melayu tersebut. Pelbagai cadangan dan saranan yang diutarakan oleh guru-guru tersebut untuk PDP kesusastraan Melayu ini. Ya, Dr. Heidi. Boleh Dr. Heidi ulas sedikit tentang modul dan program PAKEM ini? Baik, maka sebuah modul telah diterbitkan oleh IPGKBM yang kita namakan sebagai modul pedagogi alternatif kesusastraan Melayu atau ringkasannya PAKEM, PAKM.
pada tahun 2017. Ya, seperti saya tunjukkan ni. Baik, penghasilan modul pakem ini berupaya memberi manfaat yang besar dalam pelaksanaan PDP Kesatuan Melayu kepada guru-guru di seluruh Malaysia. Ya, lantaran isi kandungan modul ini dihasilkan oleh panel-panel yang berwibawa dalam bidang masing-masing, ya, iaitu utamanya seperti puisi, cerpen, drama, novel dan juga penulisan kreatif. Ya, panel-panel ini terdiri daripada pensyarah-pensyarah universiti, pensyarah IPG, guru-guru cemerlang Kesatuan Melayu dan pegawai dari BPK sendiri, ya. Dan seterusnya, mengikut trenda dan peredaran zaman, subjek Kesatuan Melayu telah diubah mengikut DSKP KMK yang digunakan sepenuhnya pada tahun 2020. Maka perubahan ini perlu diselarikan dengan modul pakem ini. Oleh itu, penjenamaan semula PAKM atau pakem itu telah diubah kepada PAKMK, iaitu mengikut KMK dalam DSKP, iaitu Kesetaraan Melayu Komunikatif, mengikut DSKP terkini. Maka modul edisi 2 telah diterbitkan oleh pihak IPG Kampus Bahasa Melayu pada tahun 2021. Ya, ini warna merah ini. Ini merupakan modul Pedagogi Alternatif Kesetaraan Melayu Komunikatif PAKMK yang diterbitkan pada tahun 2021. Oleh itu, tidak kiralah sama ada modul pakem edisi 1 maupun edisi kedua, modul ini sebenarnya memberikan panduan, ya, dan bimbingan kepada guru KMK dalam menyediakan PDP yang menyeronokkan, menarik, berkesan dan juga bermakna. Ya, pelbagai strategi dan teknik terkini disarankan seperti penggunaan TMK, unsur didik hibur, penyepaduan elemen seni, aktiviti berbentuk hands-on, realistik dan bersifat kontekstual. Maka modul pakem ini telah dijelaskan sekali lagi sebagai bahan sokongan dalam membantu guru melaksanakan PDP KMK dalam pelbagai variasi. Guru boleh mengubah sesuailah mengikut keperluan dan kesesuaian dalam konteks masing-masing. Terima kasih, Doktor. Ya, begitu tadi penjelasan dari Dr. Heidi berkaitan dengan program pakem. Seterusnya, saya beralih kepada Dr. Niwana. Baik, Doktor, jika kita lihat peranan IPG KBM yang dinyatakan oleh Dr. Heidi tadi, nampaknya pensyarah-pensyarah IPG KBM sendiri mengalas tanggungjawab yang agak berat, ya, Doktor, dalam melunaskan tugas untuk pra-perkhidmatan, pre-service, dan dalam perkhidmatan ataupun in-service, ya, Doktor. Mungkin Doktor boleh ulas sedikit tentang ini? Terima kasih Dr. Selinia sekali lagi. Benar, saya secara peribadinya sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut kerana pensyarah-pensyarah di IPG KBM ini perlu menggalas dua tanggungjawab yang besar. Yang pertama, mereka perlu menggalas tanggungjawab sebagai penggerak dan pelaksana akademik, atau dengan kata lain, mereka ini terlibat dalam PDP di kampus, di dalam perancangan, pelaksanaan pengajaran, penilaian, bahkan pensyarah-pensyarah juga terlibat dalam menggubal maklumat khususnya dalam bahasa Melayu. Dan yang kedua, di samping itu, para pensyarah juga terlibat dalam tanggungjawab sebagai penggerak, pengurus dan pelaksana kepada program-program sokongan yang telah dijelaskan oleh Puan Hafsah dan juga Dr. Heidi tadi, ya, iaitu di bawah MPM, di bawah Inisiatif 108, di bawah PPB dan juga terlibat juga, ya, dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan dekat bahasa. Sebagai contoh, setiap jabatan dan unit mereka perlu merancang aktiviti ke arah memperkasakan MBM, dan di bawah Jabatan Pembangunan Profesionalisme Keguruan atau JPPK, mereka pula perlu merancang dan menguruskan aktiviti yang melibatkan latihan-latihan dalam bidang kebahasaan di samping latihan yang lain.
Manakala bagi inisiatif 108 pula, secara totalnya mereka perlu melaksanakan program-program khusus bagi meningkatkan kompetensi dalam pendidikan bahasa Melayu kepada pensyarah sendiri, kepada guru-guru di luar sana dan juga kepada pelajar-pelajar. Jadi dalam menggalas semua tanggungjawab ini, alhamdulillah IPG Kampus Bahasa Melayu disokong oleh pensyarah-pensyarah dari 26 lagi IPG kampus dan juga SIC Plus untuk menjadi jurulatih kebangsaan bagi semua program dalam 108 di seluruh negara. Malahan kita juga dibantu dengan cukup baik oleh PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri. Jadi keakraban antara IPG Kampus Bahasa Melayu dengan semua pihak yang terlibat, termasuklah IPGM sendiri, pihak PADU dan JPN, sebenarnya menjadi kekuatan kepada kami di IPG Kampus Bahasa Melayu dalam usaha menjulang pendidikan bahasa Melayu. Ibarat kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Terima kasih Daun Keladi kepada semua pihak yang membantu. Tahun 2023, saya harap kita dapat bersama lagi untuk sama-sama ke arah menjulang pendidikan bahasa Melayu. Terima kasih Dr. Selina. Terima kasih Dr. Nir. Begitulah tadi ya, betapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan untuk digalas oleh pensyarah-pensyarah di IPG Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, mungkin Dr. Heidi boleh kongsikan program-program di bawah PAKEM dan impak pelaksanaannya ya Doktor terhadap keputusan SPM pelajar. Doktor. Baik, terima kasih Dr. Selina. Dapat dilihat ya bahawa bilangan sekolah yang menawarkan Kesatuan Melayu atau Kesatuan Melayu Komunikatif ini tidaklah sekata mengikut negeri-negeri di Malaysia ya. Ada yang terletak di bandar, ada yang terletak di pinggir bandar maupun di pedalaman ya. Pada awalnya agak sukar juga ya untuk berkongsi modul ini kepada semua guru KMK kerana kedudukan lokasi sekolah yang berbeza jarak dan kedudukan. Ya, namun alhamdulillah dengan kerjasama semua JPN seperti yang dinyatakan oleh Dr. Timbalan tadi di seluruh negara kan sebagai rakan sinergi PAKEM ini. Hal ini dapat dilaksanakan dengan jayanya untuk menyebarkan kepada semua guru KMK di seluruh negara. Lebih kurang 400 orang guru ya, guru KMK yang telah didedahkan dengan program PAKEM ini. Sebelum saya teruskan dengan program dan aktiviti PAKEM, moleklah saya jelaskan sedikit objektif PAKEM ini. Yang pertama ya, objektifnya iaitu program yang bermakna dan menarik. Ya, yang kedua, memberi nilai ekonomi dan seterusnya yang ketiga, mempertingkat penguasaan bahasa Melayu secara realistik dan kontekstual yang boleh kami kongsikan kepada para guru dan pelajar-pelajar KMK itu sendiri. Selain sindikasi dan kunjung bantu, aktiviti yang telah dilaksana kepada guru dan pelajar KMK adalah seperti penyebaran modul PAKEM untuk pensyarah IPG, seluruh IPG ya, sebanyak 26 IPG termasuk IPG Kampus Bahasa Melayu. Seterusnya kepada pegawai-pegawai bahasa untuk PPD dan JPN, pegawai-pegawai SIC Plus dan guru-guru Kesatuan Melayu itu sendiri. Ya, program-program lain ya seperti program sastrawan pendidik yang kami khaskan untuk guru, program sastrawan muda untuk pelajar, penggambaran video PAKEM dan juga pelestarian PAKEM, iaitu yang bertujuan untuk kelangsungan PAKEM dalam menyokong subjek kesetaraan Melayu itu sendiri. Perancangan dan pelaksanaan program tertakluk juga kepada pertukaran yang kami terima. Namun begitu, mengikut arahan atasan, program PAKEM ini juga pernah direhatkan pada tahun 2019. Namun modul yang telah didedahkan kepada guru-guru di sekolah diteruskan juga penggunaannya ya, seperti mana yang kita telah
rangka untuk pada tahun 2019 itu. Namun alhamdulillah, walaupun modul pakem ini sebagai bahan sokongan guru, selain modul dan bahan-bahan lain yang dibina oleh guru atau JPN masing-masing, diteliti impak pakem terhadap keputusan pelajar SPM untuk 3 atau 4 tahun kebelakangan ini amatlah membanggakan. Ya. Mengikut data yang saya peroleh melalui lembaga peperiksaan, pada tahun 2018 terdapat 15,785 orang calon telah lulus, ya, telah mengambil subjek KMK, dan kita dapati lulus keseluruhannya adalah sebanyak 88.9%. Manakala pada tahun 2019 seramai 15,260 orang calon, ya, telah mengambil KMK dan telah lulus keseluruhan sebanyak 92%. Manakala pada tahun 2020 seramai 14,478 calon telah mengambil KMK dan telah lulus keseluruhan sebanyak 90.6%. Manakala pada tahun lepas 2021 seramai 13,103 orang calon telah mengambil KMK dan lulus keseluruhan sebanyak 91%. Maka kan, jika kita teliti, trenda lulus keseluruhan calon KMK pada tahap 90% ke atas. Namun, bilangan calon KMK semakin berkurang setiap tahun. Sesuatu harus dilakukan, ya, untuk melihat trenda ini jika kita masih sayang dengan subjek Persaudaraan Melayu Komunikatif ini. Begitulah tadi penjelasan Dr. Heidi betapa beliau begitu mengangkat martabat kesusastraan Melayu komunikatif itu sendiri. Baiklah, kita pergi pula kepada beralih pula kepada Puan Hafsah. Baik Puan, bagaimana penerimaan guru terhadap pedagogi terbeza, ya Puan? Sejauh ini, ya Puan, bagaimana? Boleh Puan jelaskan? Sebenarnya pedagogi terbeza sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, ya, kita telah bermula pada tahun 2018. Pada tahun 2018 itu pedagogi terbeza ini dilaksanakan secara bersendirian, ya. Dan pada tahun 2022 3 program digabungkan dalam satu bengkel selama 4 hari 3 malam. Ya, iaitu program pedagogi terbeza, program kit sokongan bahasa Melayu dan juga program bijak bahasa Melayu. Jadi ketiga-tiga program ini sebenarnya saling menyokong antara satu sama lain dan memberikan nilai tambah kepada pedagogi guru itu sendiri. Baiklah, dari segi penerimaan guru, bukan sahaja pedagogi terbeza, malah program bijak bahasa Melayu, program kit sokongan bahasa Melayu juga mendapat maklum balas yang amat baik daripada guru-guru. Dan sesuatu yang sangat istimewa ialah bagi pelajar pula, sidang maya sekalian, sebenarnya ada 4 perkara setelah kita membuat soal selidik terhadap pelajar-pelajar yang menjadi tarikan kepada mereka bagi ketiga-tiga program ini. Yang pertama, pelajar-pelajar kita amat menerima aktiviti secara kumpulan. Mereka juga sangat-sangat suka akan pembentangan ataupun persembahan yang dibuat semasa proses PDP berlangsung. Dan yang ketiga, apa lagi yang pelajar-pelajar itu suka? Mereka sangat suka akan didik hibur. Didik hibur perlu diaplikasikan oleh guru-guru dalam PDP bahasa Melayu. Dan yang keempat, apakah yang sangat menarik minat pelajar-pelajar kita? Mereka sangat berminat apabila kita memperkenalkan belajar di luar bilik darjah dalam konteks persekitaran pembelajaran yang berbeza. Contohnya,
guru-guru membawa pelajar-pelajar ke kantin ataupun di makmal komputer maupun di perpustakaan. Jadi para guru sekalian, ini bermakna pendekatan berpusatkan murid yang diperkenalkan dalam pedagogi terbeza amat-amat diperlukan pada zaman sekarang. Okey, Dr. Selina, terima kasih. Ya, begitulah tadi penerangan daripada Puan Hafsah yang menerajui program-program pedagogi terbeza. Nampaknya pedagogi terbeza ini memang sesuai kita amalkan ataupun kita bawakan ke pengajaran pembelajaran di bilik darjah sesuai dengan zaman yang kita hadapi sekarang. Makanya di situ bersetuju sangatlah kita panel di sini para panel kalau pedagogi terbeza itu diajarkan sesuai dengan zamannya. Baiklah, saya beralih pula kepada pembicara yang seterusnya Dr. Niwana. Namun sedar tak sedar kita sudah tiba ke penghujung dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu. Baik, akhir bicara Dr. Niwana sebagai pentadbir dari pihak IPG Kampus Bahasa Melayu itu sendiri. Ada apa-apa lagi yang ingin doktor katakan? Silakan doktor. Baiklah Dr. Selinia. Walaupun latar belakang pendidikan saya bukan dalam bidang bahasa Melayu, namun semenjak saya ditempatkan di sini, di IPG Kampus Bahasa Melayu ini, semakin hari jiwa saya dan hati saya semakin dekat dengan pendidikan bahasa Melayu. Benarlah orang kata, tak kenal maka tak cinta. Saya pernah mendengar bahawa suatu masa dahulu IPG Kampus Bahasa Melayu ini terkenal dalam bidang kebahasaan. Sering menjadi rujukan pendidikan bahasa Melayu dari segi ilmu bahasanya dan juga pedagoginya. Malah banyak buku-buku yang dihasilkan oleh pensyarah-pensyarah IPG Kampus Bahasa Melayu ini. Jadi jika ditanya hasrat saya dan pengarah adalah untuk mengembalikan kegemilangan pendidikan bahasa, sastra dan budaya Melayu selaras dengan visi dan misi IPG Kampus Bahasa Melayu. Inilah yang akan kami perjuangkan demi memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Namun perjuangan ini tidak akan berhasil tanpa usaha, sokongan dan pengebelingan tenaga daripada semua pihak, khususnya warga IPG Kampus Bahasa Melayu ini sendiri. Sesungguhnya pendidikan bahasa Melayu tetap dijulang selayaknya kerana kasih sayang kita terhadap bahasa Melayu tetap segar, subur dan akan terus dipelihara, insya-Allah. Jadi itulah harapan saya untuk didengar oleh semua pihak di luar sana. IPG KBM boleh. Ya, begitulah tadi harapan daripada timbalan pengarah kita begitu besar dan tinggi harapan beliau terhadap IPG Kampus Bahasa Melayu ini. Baik, seterusnya saya beralih pula kepada Dr. Heidi. Dr. Heidi mungkin boleh berkongsi sedikit video pedagogi alternatif kesusastraan Melayu komunikatif ini. Doktor? Baik, terima kasih Dr. Sil. Seperti yang saya telah nyatakan, ya, sesuatu perlu dilakukan ya jika kita ingin melihat subjek kesusastraan Melayu komunikatif atau KMK ini terus berkembang di negara ini. Ya, terbukti subjek kesusastraan Melayu ini masih ada penggemarnya, peminatnya. Ya, lihatlah keputusan SPM KMK dalam beberapa tahun ni, ya, amatlah memberangsangkan. Tapi bagaimana dengan bilangan calonnya? Semakin menurun dan semakin menurun. Amatlah merisaukan. Ya. Walaupun kini kita lihat bidang STEM dan bidang TMK lebih mendominasi dalam kehidupan dan bidang pendidikan tidak terkecuali. Namun melalui keputusan SPM KMK ini
insya-Allah calon-calon yang mengambil bidang sastra berupaya untuk meneruskan pendidikan mereka di peringkat lebih tinggi. Ya. Sebagai satu usaha yang tidak seberapa ini, melalui medium 108, syukur pihak kami telah diberi peluang untuk kami berkongsi sedikit pengalaman aktiviti dalam program Pakep itu sendiri melalui penggambaran video pada tahun 2022 ini. Lihat dan hayatilah kandungan dalam video ini, ya. Lihat bagaimana anak-anak generasi muda dan pewaris bangsa ini menggunakan elemen sastra dalam pendidikan mereka. Hayatilah usaha dalam kalangan guru dan pecinta sastra untuk meneruskan warisan bangsa ini. Jika kita tidak memartabatkan budaya bangsa kita sendiri, siapa lagi? Ya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan agar subjek kesetaraan Melayu ini dapat terus dibuga dan diterima oleh semua pihak, terutamanya para pelajar, ibu bapa, para pentadbir dan guru-guru. Usaha ini juga diharapkan dapat disokong oleh pihak JPN dan PPD dalam menambahkan lagi tawaran subjek kesetaraan Melayu komunikatif di sekolah-sekolah di bawah seliaan mereka. Ya, semoga kursus KMK ini terus mekar mewangi sepanjang zaman. Betapa tinggi pucuk pinang, tinggi lagi asap api. Betapa tinggi si gunung ledang, tinggi lagi harapan di hati. Saja, Dr. C. Terima kasih. Begitulah tadi harapan dari Dr. Heidi, bagaimana beliau begitu mengharapkan sekali subjek kesusastraan Melayu komunikatif ini terus diterima oleh anak-anak didik kita di luar sana dan para guru-guru sastra. Seterusnya saya beralih pula kepada Puan Hafsah. Puan Hafsah, sedikit tentang penghasilan video yang akan dilancarkan sebentar lagi. Puan Hafsah, mungkin Puan Hafsah boleh berkongsi tentang video tersebut. Silakan. Terima kasih Dr. Selina. Baiklah, apa guna kasihkan dayang jika dayang ditinggal pergi? Apa guna berkata sayang jika yang ada tidak dihargai? Jadi demi kasih dan sayang warga IPG Kampus Bahasa Melayu dan semua yang terlibat dalam program pedagogi terbeza, video ini kami tampilkan dan kami hasilkan untuk membantu guru-guru beranjak daripada pendekatan berpusatkan guru kepada pendekatan berpusatkan murid. Kerana semua yang ada dalam pendidikan abad ke-21 atau PAK 21 dapat dan mampu kita realisasikan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pedagogi terbeza, kerana semua aktiviti-aktiviti yang ada dalam PAK 21 amat sesuai dengan pedagogi terbeza. Seterusnya, guru-guru boleh membuat rujukan berdasarkan video yang dihasilkan tersebut. Guru-guru boleh membuat rujukan tentang pedagogi terbeza, tentang pemetaan pola yang perlu dijelmakan dalam bentuk aktiviti ataupun proses semasa pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, guru-guru juga boleh melihat, memahami dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pedagogi terbeza supaya pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu menjadi lebih segar, menarik dan hasrat kita untuk menjulang pendidikan bahasa Melayu tercapai dengan baik. Dan akhir sekali, kepada semua yang menyaksikan dialog kita pada hari ini, dipaparkan langkah-langkah untuk melayari portal Mantap dalam Delima untuk melihat video pedagogi terbeza dan video pedagogi alternatif kesusastraan Melayu komunikatif demi kemajuan pendidikan di negara kita.
Okey, Dr. Sil, terima kasih. Terima kasih. Puan Hafsah. Baiklah, kita rasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Ucapan terima kasih kepada yang berusaha pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, Puan Hajah Nur Asilah binti Osman atas sokongan dan keprihatinan terhadap usaha mengadakan dialog ini. Terima kasih juga kepada panel Dr. Niwarna binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu, Dr. Haidi bin Muhammad Kasran dan Puan Hafsah Majid atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Semoga sedikit yang kita beri membawa manfaat yang besar dalam usaha menjulang pendidikan bahasa Melayu di bumi tercinta ini. Demikianlah tadi, ibarat benih-benih yang baik jatuh ke darat menjadi lembah yang subur dan jatuh ke laut menjadi pulau yang makmur. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada pengantara dan ahli panel atas pengendalian dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu sebentar tadi. Warga maya yang dimuliakan, yakin kita bahawa pemerkasaan pendidikan bahasa Melayu dilaksanakan agar mutu pendidikan bahasa Melayu dapat dipertingkatkan seiring dengan amalan pedagogi terbaik dan perkembangan teknologi digital. Seterusnya, warga maya sekalian, kita saksikan selayang pandang rangkuman aktiviti menjulang pendidikan bahasa Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu 2022. Dipersilakan.
Warga maya sekalian, pergi ke kota beli selasih, sayang sidara buat halwa, berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Kemuncak acara pada hari ini, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, bagi menyampaikan ucapan perasmian, seterusnya melancarkan video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu Komunikatif 2022. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Hajah Nur Asilah binti Osman, Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha Dr. Nirwana binti Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah IPG Kampus Bahasa Melayu. Yang berusaha pengarah-pengarah bahagian KPM. Yang berusaha pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Negeri. Pegawai-pegawai pendidikan, para pensyarah IPG Kampus, para guru, datuk-datuk, datin-datin dan hadirin yang dihormati. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bersua secara maya dalam majlis pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu Komunikatif PAKMK. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana dalam usaha memartabatkan pendidikan bahasa Melayu, KPM telah merangka, menyusun dan melaksanakan usaha berdasarkan plan strategik pemartabatan bahasa Melayu dan plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Dari sinilah lahirnya usaha untuk memartabatkan pendidikan bahasa Melayu menerusi pelbagai program termasuk inisiatif pemartabatan pendidikan bahasa Melayu Kementerian Pendidikan Malaysia atau inisiatif #108 yang dimulakan dengan Makmal Bahasa pada tahun 2016 dan diteruskan dengan penuh iltizam dan tanggungjawab sehingga kini oleh IPGM. Tahniah saya ucapkan kepada IPG Kampus Bahasa Melayu yang telah berusaha tanpa henti untuk memastikan program dalam inisiatif #108 yang dirancang pada setiap tahun berjalan lancar. Tahniah dan terima kasih juga kepada semua IPG Kampus yang turut sama membantu merealisasikan dan menjayakan program-program tersebut. Seperti IPG Kampus Ipoh, IPG Kampus Datuk Razali Ismail, IPG Kampus Kota Baru, IPG Kampus Temenggong Ibrahim, IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, IPG Kampus Pulau Pinang, IPG Kampus Sultan Mizan, IPG Kampus Tengku Ampuh Afzan, IPG Kampus Gaya, IPG Kampus Tun Abdul Razak, IPG Kampus Ken, IPG Kampus Keningau dan lain lagi. Kejayaan suatu sistem pendidikan dinilai melalui tahap pembelajaran dan perkembangan murid semasa mereka melalui sistem tersebut. Kementerian Pendidikan bertekad meningkatkan kemenjadian murid sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang memberikan penekanan kepada pembangunan murid secara holistik seiring dengan penghayatan identiti nasional yang kukuh. Untuk mencapai hasrat tersebut, Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dirujuk demi memastikan kemenjadian murid dapat ditingkatkan. Profesionalisme guru juga diberi perhatian supaya lebih terampil dari segi pedagogi, ilmu kandungan dan aplikasi digital menerusi khusus profesionalisme dalam program pemartabatan pendidikan bahasa Melayu demi menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada IPG Kampus Bahasa Melayu selaku penggerak inisiatif #108 kerana telah mengupayakan penghasilan video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif. Diharapkan video ini dapat membantu guru-guru bahasa Melayu di seluruh negara untuk memperkasakan PDP dengan pedagogi yang memberikan perhatian kepada keperluan murid dalam merangka strategi PDP. Saya juga mengharapkan melalui video PAKMK, paradigma murid, guru, sekolah, organisasi pendidikan dan masyarakat terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu akan berubah. Subjek kesusasteraan Melayu diharapkan lebih diminati dan menjadi pilihan murid dalam peperiksaan.
Sekali lagi tahniah saya ucapkan semua pihak yang menjayakan penghasilan video pedagogi terbeza dan PAKMK. Akhir sekali, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif di bawah inisiatif #108. Sekian, terima kasih. Pendidikan guru dan pedagogi ibarat lesung dengan antan. Guru perlu mendepani cabaran pendidikan abad ke-21 selari dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Oleh itu, pedagogi yang mantap mampu memperlihatkan keterampilan guru dalam mengendalikan keperluan murid abad ke-21. Salam sejahtera. Sastra Melayu pada abad ke-16 dan 17. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berbahagia Dr. Rusmini binti Ku Ahmad atas ucapan perasmian dan pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif 2022 sebentar tadi. Bunyi derap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah Tuan membawa ilmu, binalah bahasa, bangunkan negara. Setinggi-tinggi penghargaan kepada tetamu jemputan dan semua warga maya sekalian atas kesudian bersama-sama menonton program dialog menjulang pendidikan bahasa Melayu sempena pelancaran video pedagogi terbeza dan pedagogi alternatif kesusasteraan Melayu komunikatif 2022. Untuk makluman warga maya sekalian, kedua-dua video ini dapat disaksikan melalui portal mantap yang terkandung di dalam portal D5 Kementerian Pendidikan Malaysia. Tahniah kepada penganjur, Jabatan Pedagogi Bahasa Melayu dan Jabatan Persuratan Melayu IPG Kampus Bahasa Melayu atas penganjuran pada hari ini. Semoga bertemu lagi. Jangan lupa tekan tanda suka, kongsi dan langgan YouTube IPG Kampus Bahasa Melayu. Sekian, terima kasih.